Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, selamat datang ke wacana mingguan Ikram Terengganu yang kita adakan berkala setiap minggu, setiap hari Jumaat, bermula 9 hingga 10 malam. Jadi pada kali ini alhamdulillah kita sangat bertuah dalam slot Tarbiyatuna. Kita dapat bersama-sama dengan tetamu dari jauh, insya-Allah, iaitulah Ustaz Syazali, Ustaz Dr. Syazali Hirman bin Ahmad Najib, yang sudi bersama-sama dengan kita untuk mengisi slot pada malam ini. Sebelum kita terus kepada tajuk yang akan dibicarakan pada malam ini, insya-Allah, suka untuk saya perkenalkan dahulu Ustaz Syazali Hirman, latar belakang sedikit sebanyak untuk makluman sidang penonton sekalian pada malam ini. Jadi Ustaz Dr. Syazali Hirman berasal dari Pulau Pinang. Sekarang ini menetap di Kuala Lumpur lah Ustaz, tak? Ke Selangor. Di Sepang ya. Dan latar belakang pendidikan beliau mendapat ijazah sarjana muda dan ijazah sarjana di Universiti Iman Republik Yaman. Kemudian melanjutkan pelajaran beliau di USM, University Science Malaysia, di peringkat PhD dalam bidang syariah, fiqh dan usul fiqh. Jadi insya-Allah nanti kita akan memperkenalkan tajuk pada malam ini, sangatlah bertepatan dengan bidang kepakaran Ustaz Syazali pada malam ini. Sekarang ini beliau bertugas penuh masa dengan Pertubuhan Ikram Malaysia di bahagian hal ehwal syariah Pertubuhan Ikram Malaysia, ketua bahagian hal ehwal syariah ya, Pertubuhan Ikram Malaysia. Jadi alhamdulillah kita sangat berbesar hati dan bertuahlah bersama-sama dengan Ustaz pada malam ini. Kita harapkan insya-Allah kita dapat sidang hadirin juga dapat bersama-sama dengan saya pada malam ini, insya-Allah, untuk bertanya soalan berkaitan dengan tajuk yang kita akan bincangkan, iaitulah pada malam ini bertajuk Mukhtasar Usul 20. Mukhtasar Usul 20. Jadi Mukhtasar Usul 20 mungkin saya introduce sedikit dahulu sebelum mungkin saya serahkan kepada Ustaz Syazali Hirman. Jadi usul 20 itu sendiri ataupun usul Ashrin, okay, yang mungkin ada sebahagian daripada hadirin yang sudah maklum tentang nama tersebut ya, adalah kita katakan tulisan ataupun karya daripada Imam Syahid Hasan Al-Banna, yang kita boleh dapati kalau hadirin mungkin dapat di kedai-kedai buku mungkin kan, boleh dapati buku Majmu'atul Rasail dalam spesifik risalahnya, iaitu risalah Ta'alim, okay, ataupun ada sebenarnya buku khas risalah At-Ta'alim itu sendiri, dan di dalamnya itu ada perbincangan berkaitan tentang arkan bai'ah, arkanul bai'ah. Dan di dalam arkanul bai'ah tersebut ada 10 arkan ataupun rukun-rukun bai'ah, dan salah satunya yang pertamanya iaitulah al-fahmu. Jadi usul 20 ini adalah huraian kepada al-fahmu, 20 perkara yang sangat-sangat penting untuk kita fahamilah sebagai umat Islam pada hari inilah. Dan insya-Allah dengan memahami 20 usul ni, mungkin Ustaz Syazali akan terangkan dengan lebih lanjut, akan menjawab pelbagai isu-isu semasa pada hari inilah. Jadi bila dengar usul Ashrin, nama pun usul, sangatlah bertepatan dengan bidang kepakaran Ustaz dalam fiqh dan usul tadi yang saya sebutkan sebentar tadi kan, insya-Allah. Jadi rasanya tanpa membuang masa, saya terus serahkan perbincangan pada malam ini kepada panel kita, kepada tetamu kita Ustaz Syazali Hirman, untuk perbincangan selama lebih kurang 45 minit, dan saya persilakan mengalu-alukan sidang hadirin semua untuk nak menulis komen soalan di ruangan komen FB live kita pada malam ini, dan insya-Allah saya akan bacakan di hujung sesi kita lebih kurang 15 minit terakhir, insya-Allah. Jadi tanpa membuang masa, saya mempersilakan Ustaz Syazali Hirman. Falyatafaddal mashkura Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa usalli wa usallim
على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Terima kasih pengurusi majlis, itu sahabat saya Dr. Wan Anwar Fahmi Wan Muhammad, dan juga penganjur program ini iaitu Pertubuhan Ikram Negeri Terengganu, yang juga tak dilupakan adalah kepada seluruh para penonton yang mengikuti program pada malam ini. Secara umumnya, ringkaslah kita bincang malam ni, iaitu Usul 20 ni adalah satu gagasan yang dibawa oleh Imam Hasan Al-Banna untuk mereform kefahaman umat Islam terhadap Islam. Itu secara umum. Tapi secara khusus, agar dia punya kader dia ataupun dia punya aktivis jemaah yang ditubuhkan oleh beliau mempunyai kefahaman Islam yang sama. Jadi itu dia punya latar belakang. Jadi kita pada malam ni lebih nak melihat dari sudut pandang beliau, Islam yang kalau tak salah kita nak guna istilah Islam versi yang dibawa oleh beliau. Dan kenapa pula saya secara peribadi berpuas hati ataupun saya sendiri convince dengan gagasan beliau ini, kerana bagi saya ini adalah satu gagasan yang membawa cara faham Islam yang sederhana, dan inilah poin-poin yang saya nak bawa pada malam ni, iaitu kalau saya nak guna istilah ialah bagaimana kita nak menolak sikap melampau dalam beragama. Istilah dia. Bagaimana kita nak menolak sikap melampau dalam beragama. Sebabnya yang tak beragama tu itu cerita lain lah. Yang menolak langsung agama, itu pun satu isu yang besar juga. Dan ataupun yang memilih agama lain tu, itu isu lain juga. Tapi malam ni yang kita nak bincang dalam perbahasan kita adalah agama Islam. Bagaimana umat Islam memahami Islam dan mempraktiskan Islam, ataupun dalam ringkasnya beragamanya orang Islam tu macam mana? Adakah macam ni Islam yang dibawa oleh Nabi SAW? Sebab kita mungkin rasa ini Islam yang seperti Nabi bawa, tapi rupanya Islam seperti yang Nabi bawa lain, Islam yang kita praktis dan kita amalkan lain. Ini bahaya. Jadi sebab tu wallahu alam, saya secara peribadi saya convince dengan gagasan ini, bahawa ini adalah versi Islam atau versi Islam yang sederhana, dan berdasarkan latar belakang pengajian saya, bertepatan seperti yang dibawa oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Tak apa, sekarang orang kata apa, kita manusia ni bebas mengemukakan pandangan. Jadi masing-masing memberi pandangan. Beliau memberi pandangan, kita boleh menilai pandangan sama ada kita nak ikut ataupun tidak ikut. Jadi dia tidak ada orang kata apa doktrinisasi dan sebagainya. Dan orang kata berbalik kepada tajuk dia sendiri pun, usul. Usul adalah dalam bahasa Melayu, perkataan Melayu pun ada usul ke, mengusulkan tapi dalam asal usul. Tapi dalam bahasa Arab, usul ni membawa makna prinsip atau asas-asas. Prinsip asas. Maksudnya, apakah prinsip-prinsip asas Islam?
Kalau kata Islam tu apa prinsip-prinsip asas dia? Jom kita tengok sama-sama secara ringkas pada malam ni, iaitu perkataan mukhtasar tu secara ringkas. Ha? Prinsip asas dalam Islam yang untuk menolak sikap melampau dalam beragama adalah uh, agama Islam adalah satu sistem yang menyeluruh, yang merangkumi seluruh aspek kehidupan manusia. Saya rasa ini tak mungkin mana-mana orang Islam tolak lah bahawa ia adalah prinsip, dan pasti orang akan bersetuju lah. Siapa yang tak bersetuju ada something wrong lah. Maksudnya dia merasakan bahawa agama Islam ni ada benda yang kurang, ataupun ada agama Islam ni hanya dalam perkara-perkara tertentu saja. Ini memang masalah lah. Sebab ini bukan agama manusia, ini agama daripada Allah. Pastilah kerana sumber dia daripada Allah, dia pastilah holistik dan menyeluruh. Jadi sikap melampau dalam beragama adalah apabila orang Islam hanya merasakan bahawa agama ni hanya faith and ritual, ataupun akidah dan ibadah, kepercayaan dan juga bentuk ritual dan cara beribadat. Ini cara faham agama yang mungkin walaupun sekarang secara hakikatnya ramai yang dia kata Islam ni agama yang menyeluruh, yang sempurna, yang lengkap, tapi cara dia beragama ataupun cara dia menilai agama ni hanya dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan kepercayaan. Kalau ada orang attack Nabi Muhammad ke, Nabi benda yang berkaitan dengan iman, ataupun dalam bab ibadat, orang kata sekarang masjid kena tutup pakai riuh rendah dah kan. Tapi dalam isu lain, dia tak rasa itu adalah sesuatu ancaman terhadap Islam contohnya. Dia tak rasa bila berlaku rasuah itu adalah ancaman terhadap Islam. Apabila pendidikan ataupun ni macam sekarang, anak-anak tak boleh pergi sekolah, pendidikan, Masya Allah, dengan bukanlah salah siapa-siapa sebab COVID, tapi bagaimana pemerintah menangani isu pendidikan orang yang tak ada akses internet dan sebagainya. Ini seolah-olah tidak ada kaitan dengan agama. Orang tak kisah pun sebab dia tak rasa pendidikan tu sebahagian daripada sistem dalam Islam. Islam ni salah satu tujuan Islam, tujuan syarak ni adalah menjaga akal. Menjaga akal ni selain daripada tak boleh minum arak tu nak kawal akal tu supaya dia tak mabuk. Tapi nak mengembangkan akal ni mestilah dengan ilmu. Ilmu itu adalah pendidikan. Itu maksud dan tujuan syarak. Jadi ini masalah dalam kefahaman. Jadi bila kita rasa Islam tu lengkap, tapi cara kita beragama tu tak menunjukkan kita ni beragama dengan agama yang lengkap. Contoh tentang pembaziran. Contoh tentang orang kata pencemaran. Hutan kena tebang habis banjir. Itu tak ada kaitan dengan agama. Itu tak ada kaitan dengan agama. Jadi ini yang berlaku. Tak kira lagi kalau kita nak bincang tentang memelihara haiwan yang pupus kan. Orang kata apalah Tok Lebay nak pergi bincang pasal harimau Malaya makin pupus ni kan. Jadi dia orang kata saya pernahlah berinteraksi dengan beberapa orang kata senior yang menceritakan bahawa tahun 70-an 80-an wacana ataupun perbincangan agama terutamanya di masjid dan surau tidak membawa naratif dia ataupun perbincangan dia bukanlah menjurus kepada kehidupan manusia, bagaimana manusia khususnya orang Islam menjalani kehidupan. Perbincangan agama hanya sekitar akidah dengan ibadah. Ini yang isu yang pertama. Tapi ada satu lagi isu. Ini dalam kalangan Islamis ataupun dalam kalangan Islahiyun. Istilah Islahiyun. Kalau guna istilah reformis bunyi macam ganas sangat. Dia kadang perkataan Arab ni dia jadi baik sikit. Macam babi dengan khinzir kan. Benda sama lah. Yang Allah haramkan dalam Quran khinzir. Perkataan khinzir tu. Tapi bila kita sebut khinzir dia macam okey sikit. Fokus
fokus orang-orang Islamis ataupun golongan Islamis, walaupun bila tanya pada mana-mana Islahiyun ataupun Islamis, uh, Islam agama yang sempurna, ya sempurna, tapi fokus dia tak menunjukkan Islam tu agama yang sempurna. Ada yang nak menegakkan agama dengan cara jihad, kita lawan angkat pedang, angkat senjata, angkat senapang dan sebagainya, kita kena runtuhkan, kena jatuhkan semua pemerintah-pemerintah Islam. Nampak? Dia hanya melalui cara itu. Mungkin ada hanya melalui cara berzikir, memperbaiki orang kata apa, jiwa, hati dan perasaan ni. Fokus. Dia hanya fokus hanya satu perkara. Sedangkan sepatutnya bila kita sebagai bukan kita lah, sesiapa saja yang dia mengaku sebagai duat ataupun pendakwah, ataupun nak melakukan islah, mestilah dia melakukan islah dalam semua aspek kehidupan manusia. Sebab itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah sekadar nak suruh orang Arab Quraisy tu jadi baik, ataupun sekadar nak suruh solat, Rasulullah tak perlu pun nak pergi konfront sehingga sampai kena berhijrah ke Madinah. Jadi tak perlu itu semua. Tapi Rasulullah perlu untuk membawa seluruh masyarakat Arab pada waktu itu untuk mengikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Macam mana sebab tu bila Rasulullah pergi ke Madinah, bagaimana sistem di pasar, bagaimana hidup berjiran, bagaimana hidup bernegara, bagaimana kemudiannya Nabi boleh mengutus surat kepada kerajaan-kerajaan lain, raja-raja yang lain. Itu perbuatan Nabi itu difahami oleh para sahabat, sehingga lepas Nabi wafat, sahabat keluar membawa Islam ni bukan hanya terhad kepada orang Arab, tapi membawa Islam sehingga kita orang Melayu di Nusantara ni pun beragama Islam. Alhamdulillah. Ini kesan daripada bagaimana generasi awal Islam memahami agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi poin kita yang pertama ialah nak menolak sikap melampau dalam beragama, bahawa agama ni hanya orang terhad kepada akidah dan ibadah, ataupun hanya fokus pada perkara-perkara tertentu tapi tidak menyeluruh. Yang kedua, prinsip dalam Islam yang saya nak tekankan di sini ialah dalam perbincangan usul 20 ni, iaitu sumber agama. Dia akan jadi melampau dalam beragama apabila dia bercakap tentang agama, ataupun dia membawa perkara-perkara yang dihubungkan kepada agama, tapi dia pakai kepala otak dia. Itu bahasa orang utara ni, dia pakai kepala otak dia. Tak boleh. Sumber agama mestilah bersumberkan wahyu, iaitu sama ada Al-Quran dan As-Sunnah. Tak dapat tidak. Kalau kita nak claim ini agama, mesti dia adalah bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah. Siapa pun tak boleh nak dakwa ini adalah agama tanpa dia bersandarkan qala Allah, qala Rasul. Apa Allah kata, apa Rasul kata. Jadi sumber agama mesti Al-Quran dan Sunnah. Bila kita faham tadi agama ni adalah merangkumi sistem yang merangkumi seluruh aspek kehidupan manusia, maka semua aspek kehidupan manusia tu perlu ada sandaran dia kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nampak tak? Jadi bila kita faham bahawa sumber Al-Quran dan As-Sunnah, maka selain daripada Al-Quran dan Sunnah tak boleh jadi sumber. Ada orang kata pula, macam mana pula ijma', qiyas dan sebagainya tu. Nak ijma' ke, nak qiyas ke, nak masalih mursalah ke, nak apa, semua itu pun bersumberkan Al-Quran dan Sunnah. Tak boleh walaupun sepakat semua orang ijma' pada satu perkara yang bercanggah Al-Quran dan Sunnah, tak pakai ijma' tu. Kan? Ataupun bersepakat bahawa semua orang mengqiyaskan, menggunakan kaedah qiyas sebagai satu sumber memperolehi hukum, tapi dia bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan nas dalam Al-Quran dan Sunnah, itu juga tertolak. Jadi
sumber premier kita yang paling asas adalah Al-Quran dan Sunnah lah. Okey. Dan bila kita faham sumber agama ni Quran Sunnah, ya, yang lain pada tu tak boleh jadi sumber, tak boleh jadi sandaran. Ni pasal apa buat macam ni? Kenapa buat begini? Oh, aku bermimpi didatangi oleh Rasul, dapat ilham, rasa-rasa hati, dia duduk main rasa-rasa hati pula. Kalau masak kari bolehlah main rasa-rasa, nak rasa masin ke, masam ke, pedas ke, lemak ke kan. Ini agama bukan boleh main rasa-rasa. Jadi sumber agama dia akan, kalau tak difahami dengan prinsip ini, kita akan jadi melampau, akan jadi melampau dalam beragama. Dia akan ikut akal dia, ataupun dia akan menggunakan orang kata apa, main apa ni, spiritual ni tadi ni, apa mimpi ke, ataupun ilham ke, rasa-rasa hati dan sebagainya untuk jadi sumber dalam beragama. Cuma satu lagi, bila kita katakan bahawa sumber agama ni adalah Quran dan As-Sunnah, dia jadi prinsip. Dia ada satu isu lagi yang boleh menyebabkan ada pihak yang melampau dalam beragama, iaitu dia kata dia ikut Al-Quran dan As-Sunnah, tapi cara dia faham Quran dan As-Sunnah tu boleh jadi melampau juga. Cara dia faham Al-Quran dan As-Sunnah tu seolah-olah represent itulah Al-Quran dan As-Sunnah. Siapa yang tolak pandangan dia bererti tolak Al-Quran dan As-Sunnah. Kan? Ini masalah dah. Tu jadi melampau juga. Ya, sumber Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi cara kamu faham Al-Quran dan As-Sunnah tu bukan itu sumber dia. Itu apa yang kamu faham. Jadi ini bahaya juga. Oh, kamu telah menolak Al-Quran dan Sunnah. Bila pula saya tolak Al-Quran dan Sunnah? Ini saya bagi dalil. Dalil yang kamu bagi itu cara kamu faham. Ini juga boleh jadi melampau. Sebab itulah ini cuba dibetulkan oleh Al-Banna melalui prinsip ataupun usul 20. Cara faham agama. Macam contohlah ni lah. Kan? Hadis Nabi clear cut menunjukkan bahawa nak solat mestilah kena merapatkan saf. Nak solat mesti merapatkan saf. Jangan biarkan celah-celah sehingga syaitan boleh berada di celah-celah, ataupun ada hadis lagi Nabi memberi ancaman, siapa yang saf solat dia berterabur, Allah akan fatakhtalifa qulubakum, kan, akan memecah belahkan hati-hati kamu. Oh, ini menunjukkan dia bagi dalil agama, memang dalil sahih, tak dipertikaikan. Tapi itulah cara faham bagaimana nak mengadaptasikan dalil itu, nak implementkan. Itu isu lain pula. Itu isu lain pula. Ini perlukan ijtihad dan sebagainya. Yang kita nak bincang sekarang, bila prinsip kita Al-Quran dan As-Sunnah, ya, itu prinsip kita. Tapi cara memahami dan Al-Quran dan Sunnah, dia ada isu yang lain pula, yang itu prinsip yang kita nak bincang yang nanti ni, poin yang seterusnya. Okey, itu saya bagi contoh dululah. Sebab tafsiran seseorang, biar siapa pun orang tersebut, sehingga orang itu adalah orang yang confirm masuk syurga. Siapa dia antara yang confirm masuk syurga? Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Ali, Uthman dan sebagainya. Ni orang yang confirm masuk syurga. Orang yang confirm masuk syurga boleh buat salah tak? Boleh. Tapi Allah ampunkanlah dosa tu, sebab itulah dia dijanjikan syurga. Jadi oleh kerana orang yang confirm masuk syurga pun boleh terdedah dalam buat salah, maka cara dia faham pun tak boleh dijadikan hujah. Tak boleh dijadi sandaran. Apatah lagi yang orang-orang lain yang syurga neraka ni tak tentu lagi. Kan? Jadi itu yang perlu difahami. Okey. Prinsip yang seterusnya yang nak saya highlightkan ialah macam mana kita agar tidak bersikap melampau dalam beragama adalah apakah perkara-perkara yang boleh merosakkan agama yang disangka agama. Ini satu prinsip.
perkara yang dia merosakkan agama, tapi masalah dia pengamalnya merasakan dia adalah agama, ataupun dia di touch up supaya dia kelihatan nampak Islam. Ini bahaya. Okey, dalam perkara apa? Yang pertama, dalam perkara khurafat. Dalam perkara khurafat, sihir, ramalan, tilik nasib, tengok benda gaib. Ini semua benda yang khurafat, yang sesat. Walaupun kadang setengah-setengah ahli sihir ke tuk dukun, tuk bomo ni dia guna bunyi macam Arab tak Arab ni, itu semua hanya orang kata apa, disolek supaya dia nampak agama. Dia nampak agama. Kepercayaan, dia berkaitan kepercayaan lah. Oh, buat macam ni, orang kata apa, buat begini. Ini yang menjadi bahaya melampau dalam beragama apabila sesuatu yang bukan agama dianggap agama. Percaya, tapi dah tak ada dah lah. Dulu orang percaya bahawa datang bulan Safar, nampak macam Islam. Datang bulan Safar, dia adalah bulan yang sial, kena mandi tolak bala. Itu khurafat. Anak dalam kandungan ni, kalau ayah pergi berburu, kan, pergi tembak apa kan binatang berburu tu, nanti anak dalam kandungan tu orang panggil istilah apa, terkenan. Pernah dengar tak? Dah hilang dah kot sekarang ni. Dulu-dulu banyak orang faham macam tu, terkenan. Orang lah ni, orang tak ni dah. Terkenan. Anak ni lahir-lahir anak muka macam apa ke. Ni kerana bapak hang dululah, dulu pergi tembak monyet, tengok keluar anak muka macam monyet. Kalau anak muka macam monyet, dia turun pada siapa? Turun pada mak pak dia jugalah kan. Okey, yang kedua, perkara yang disangka agama tapi dia bukan agama. Syirik. Perkara syirik. Syirik ni dia macam dia menyekutukan. Dia sama taraf. Hak Islam, hak Allah pun Allah juga. Tapi hak lain pun sama juga. Dia macam orang kata apa, associate. Associate. Syirik ni mengassociatekan Allah dengan perkara yang lain juga. Allah juga. Minta ke Allah juga. Tapi pergi minta dekat wali keramat kubur pun pergi juga. Pergi puja kubur. Biasanya ni berkaitan dengan kuburiyun. Pergi berdoa dekat apa ni, wali mana punya makam ke, kan. Pergi apa ni, mohon sesuatu daripada kubur Nabi Hud ke, kan. Masa saya belajar dulu dekat Yaman ni ada satu kubur yang disangka kubur Nabi Hud, kubur Nabi Allah Hud. Ni memang pengalaman sendiri. Ada orang datang all the way daripada Malaysia, paling ramai daripada Indonesia lah. Semata-mata kerana nak pergi berdoa dekat tepi kubur Nabi Hud tu. Kenapa dia tak pergi berdoa tepi kubur Nabi Muhammad, kan? Itu memang confirm dah kubur Nabi Muhammad. Tak, Nabi Muhammad ke, Nabi Hud ke, Nabi apa ke, kita tak boleh minta kat mereka. Masa Nabi-Nabi ni hidup pun tak boleh minta kat Nabi, kena minta kat Allah lah. Apatah lagi apabila telah meninggal dunia. Jadi perkara syirik tak boleh dianggap agama. Jadi dia akan melampau. Perkara yang disangka agama tapi dianggap agama, khurafat, syirik, dan yang ketiga bid'ah. Dia benda yang memang totally tak ada asal usul daripada agama, tapi dianggap ia adalah agama. Ini istilah orang kata apa, innovation. Itu dia panggil apa ni, bid'ah. Ataupun kalau senang nak faham, macam orang nak buat PhD, kan. Orang nak buat PhD ni, pertama sekali dia kena dalam problem statement tu, dia kena buktikan bahawa apa novelty dia. Istilah dia apa, novelty dia. Apa benda, nak kata apa dalam bahasa Melayu novelty ni? Apa benda baru? Apa benda baru yang tak pernah ada orang kaji, yang dia perlu yang dia nak tunjulkan melalui kajian dia. Itu novelty tu
maksud yang tepat kepada bid'ah. Benda yang tak ada apa asal usul Nabi ke dan apa ke, itu yang dikatakan bid'ah. Ini perkara-perkara yang melampau dalam beragama, khurafat, syirik dan bid'ah. Yang seterusnya ni yang tadi saya simpan sikit, prinsip-prinsip dalam memahami agama yang jika tak faham betul, dia akan menjadikan kita melampau dalam beragama. Itu dalam isu ijtihad dan taklid. Dalam isu ijtihad dan taklid. Pertama sekali, melampau dalam beragama ni apa dia? Melampau dalam beragama, dalam memahami isu ijtihad dan taklid, melampau yang pertama adalah apabila menganggap semua orang kena berijtihad. Hang tak kira lah hang siapa pun. Semua dia kena berijtihad. Mana boleh agama ni duk mengikut-ikut orang. Kena pergi ijtihad sendiri, kena buka Quran sendiri, kena buka hadis sendiri, kena faham sendiri. Ini melampau yang pertama lah. Melampau yang kedua adalah apa? Semua orang tak boleh ikut orang. Haram. Taklid ni haram. Tak boleh ikut orang. Mana boleh ikut orang dan dia kena berijtihad. Ini melampau kan? Okay. Melampau yang kedua ialah mana boleh ijtihad? Pintu ijtihad telah tertutup. Siapa pula lah bagi kunci untuk dia pergi tutup pintu tu? Pintu ijtihad telah tertutup. Kita ikut sudahlah apa yang ulama telah ijtihadkan. Pintu ijtihad telah tertutup sejak kurun yang masuk kurun yang ketiga, keempat Islam. Sekarang dah kurun ke-15 dah. Kira lebih daripada 12 kurun dah. 12 kurun dah ijtihad telah ditutup. Selepas masuk kurun keempat, semua orang jadi bodoh. Sebab semua orang tak boleh dah nak faham Quran dan Sunnah. Hanya kena ikut je apa yang telah diputuskan oleh para mujtahid. Ini melampau dalam beragama. Dua-dua tadi melampau. Melampau dalam kata semua orang kena ijtihad pun melampau. Melampau dalam kata semua orang kena semua orang tak boleh ijtihad pun melampau juga. Itu melampau. Okey. Melampau yang seterusnya dalam isu ijtihad dan taklid ni, apa ruang lingkup ijtihad? Dalam semua benda boleh ijtihad ke? Sehingga ada clear cut, nas yang clear cut dalam agama ni pun nak pergi ijtihad juga. Solat tu wajib, dia pergi ijtihad juga. Tak wajib dah lah apabila masuk tahun 2021 ni. Tambah-tambah main zaman COVID pula. Zaman Nabi mana ada pandemik COVID-19. Jadi kita berijtihad bahawa solat telah dimansuhkan. Mana boleh dah. Ruang lingkup ijtihad. Dia ada had dia. Dalam perkara apa yang boleh berijtihad, dalam perkara apa yang tak boleh berijtihad. Yang ni yang orang kata apa? Saya kalau nak bahas poin tentang ijtihad dan taklid ni sejam pun tak cukup. Tadi kita nak bincang banyak perkara kan. Jadi saya tak boleh lah nak masuk terlalu deep sangat tentang perkara ni. Jadi cukuplah setakat tu bahawa dalam melampau dalam beragama dalam isu ijtihad dan taklid ni adalah satu, tadi saya kata semua orang tak boleh ijtihad dah, pintu ijtihad tertutup. Yang kedua, semua orang kena berijtihad, tak boleh duk mengikut orang. Yang ketiga, dia tak jelas dalam perkara apa dia boleh ijtihad. Yang tak jelas dalam perkara apa tak boleh ijtihad ni, dia pun boleh menimbulkan dua melampau. Melampau yang pertama apa dia? Semua benda dia nak ijtihad. Sampai benda yang dah clear cut, dah fix. Fix halal dan haram dia dah tetap dah. Zina haram, arak haram, judi haram, ni dah tetap dah. Riba haram. Tak boleh dah ijtihad. Benda yang wajib, solat 5 waktu wajib kan. Puasa Ramadan wajib kan. Haji ke Baitullah tu wajib, zakat ni wajib. Itu tak boleh ijtihad dah. Semua perkara dia nak ijtihad. Itu melampau. Ada satu lagi melampau ialah apa? Dalam semua perkara tak ada siapa boleh berijtihad dah. Dia seolah-olah semua benda dah fix dah. Sedangkan perkara tu ada ruang lagi untuk dibahaskan. Kalau nak kira antara benda yang dah fix dengan perkara yang tak fix ni, 10% je yang dalam Islam ni
dalam perkara yang telah qat'i ataupun telah putus, dah muktamad dah. 10% hanya 90% lagi terbuka ruang kepada perbahasan dan kajian-kajian yang baru. Jadi ini 4 melampau dah, nampak tak? Dalam isu ijtihad dan taklid. Dia boleh jadi melampau juga dalam bila berkaitan dengan ijtihad dan taklid ni dalam isu maqasid. Sekarang semua orang nak cakap tentang maqasid syariah kan. Apa-apa nak kira maqasid. Melampau yang pertama apa? Ialah tak ada duk main maqasid apa. Kita Quran dan Sunnah sudahlah, nak maqasid mai ikut mana? Kan? Ikut Quran dan Sunnah sudahlah. Bila Quran dan Sunnah kata solat kena rapat sah lah, duk main maqasid pula apa. Dia memelihara nyawa tu macam tu lah, tak penting. Yang penting solat kena rapat sah. Sedangkan rapat sah tu adalah perkara daruriyat ke, perkara hajiat ke, ataupun perkara yang tahsiniat. Macam aurat juga. Ya, aurat wajib tutup, tapi adakah aurat tu benda daruriyat? Walaupun nyawa terancam tu, dia tak boleh selak aurat dia, kan? Sedangkan perkara yang bagaimana? Ini pihak yang melampau dalam menerima penerimaan maqasid. Iaitu dia tolak terus maqasid ni, tak main semua Quran Sunnah. Satu lagi pihak yang semua benda nak tengok maqasid. Kalau ikut maqasidnya sekarang adalah orang kata apa, solat ni 5 kali sehari ni penat juga, kan? Kalau ikut maqasid ni nak menjaga nyawa dan sebagainya, solat ni patutnya sehari sekali sudahlah. Cukuplah sehari sekali, melampau sangat sampai 5 kali sehari. Dia rasa solat 5 kali sehari tu melampau. Dia yang melampau. Kalau dia nak pergi bubuh solat sampai sehari semalam 8 kali pun melampau juga. Itu tak boleh. Jadi melampau tak melampau ni ditentukan oleh siapa? Ditentukan oleh Allah lah. Dia dah tetapkan dah apa yang prinsip, benda apa yang prinsip. Bukan kita yang nak decide benda tu melampau ke tak melampau. Kalau ikut kita decide, kan, puasa sampai 30 hari daripada terbit fajar sampai terbenam matahari tu melampau. Takat 7 hari cukup lah, sampai 30 hari ni. Dia tak boleh juga punya tu. Agama ni bukan orang punya lah cerita dia, bukan manusia punya. Agama ni Allah punya. Okey. Bila main ijtihad dan taklid ni juga, dia ada satu benda yang akan jadi melampau dalam beragama apabila dia berkaitan dengan taksub. Taksub dan isu khilafiyah. Pertama, siapa pun tak boleh berbeza pandangan dengan dia. Ini tadi saya dah sebut dah sikit tadi, kan. Sebab bagi dia pandangan dia lah paling betul. Sebab kita kata tadi perkara dalam agama ni ada ruang berijtihad. Bila ada ruang berijtihad, pastilah akan timbul perbezaan. Dia boleh berijtihad, tak boleh berbeza pula. Oh, kacau. Kan? Jadi datang sekolah pakailah baju warna apa pun. Tiba-tiba cikgu tengok anak murid pakai baju warna-warni. Ini pasal apa pakai baju warna-warni? Cikgu kata pakailah baju warna apa pun. Cikgu dah bagi ruang untuk decide sendiri, kan, ruang untuk ijtihad nak pakai baju apa, kan. Tiba-tiba cikgu kata pakailah baju warna apa, bukan pakai baju warna apa pun, pakailah baju warna dia bercanggah. Dia buka ruang tapi dia tak bagi orang berbeza. Kacau macam tu, kan. Jadi taksub dengan tak boleh menerima khilafiyah ni memang satu yang boleh menjadi melampau dalam beragama. Ataupun dia boleh melampau juga dalam sampai semua benda dia nak pergi khilaf. Itu pun melampau juga. Jadi melampau dalam beragama ni macam-macam. Melampau dalam beragama ni dia orang kata apa? Memang kalau kita tak faham benda apa yang prinsip dalam agama ni, tak mana bahagian apa yang prinsip, kita akan jadi melampau. Okey.
saya tengok ada lagi yang saya nak kongsi ni, iaitu prinsip yang seterusnya tentang akidah. Tadi tentang ijtihad, yang kali tentang akidah. Apa yang melampau dalam beragama, dalam isu akidah ni? Akidah ni lah banyak benda yang akan timbul, benda melampau. Sebab itulah ada seorang tokoh menulis satu karya yang disebut Aqidah Wasitiyah. Akidah yang pertengahan. Pertengahan macam mana? Sebab ada dua kelompok yang golongan kanan dan haluan kiri dan haluan kanan ni. Dia terlalu ekstrim belah kanan dan satu lagi ekstrim belah kiri. Contohnya dalam memahami qada dan qadar. Dia ada qadariyah dan ada murji'ah. Ada satu pihak kata, tak ada, Allah tak tetap apa pun. Semua benda Allah tak tetap lagi. Kan? Benda tu berlaku hari ni lah baru jadi. Bukan benda tu dah tetap dah. Ini melampau. Ada satu lagi pihak, tak ada benda yang berlaku melainkan Allah yang tetap dan kita bukan kita yang buat. Kita pergi mencuri ke? Kerana Allah yang tetap kita mencuri. Bukan kita salah, Allah. Tu dia letak kat Allah pula. Tu melampau. Jadi dalam isu akidah ni dia akan jadi melampau. Memang macam-macam melampau nanti timbul antara Khawarij dengan Syiah, antara banyak itu memang kalau bahas yang tu saja tak cukup sehari Jadi sebab itulah Al-Banna dalam isu akidah ni dia bawa satu prinsip, iaitu apa tujuan belajar akidah. Tujuan belajar akidah adalah yang pertama sekali untuk mengenali Allah, untuk mentauhidkan Allah, untuk mensucikan Allah daripada sebarang perkara yang tidak layak untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuan belajar akidah. Bukanlah tujuan belajar akidah nak kenal Allah ni, muka dia macam mana, dia duduk kat mana. Tak ada pasal tak ada apa-apa benda yang menguntungkan pun kalau kita duk bahas benda tu semua. Yang penting belajar akidah ni iaitu wa ma'rifatullah wa tauhiduhu wa tanzihuhu asma. Dan dia kata inilah perkara yang tertinggi dalam akidah Islam. Itu tujuan belajar akidah. Dan satu lagi benda yang prinsip dalam berkaitan dengan akidah ni adalah akidah dan iman ni syarat penerimaan amal. Baiklah macam mana pun, buatlah amal macam mana pun, tolong orang susah ke apa ke kan. Contohlah macam Ustaz Abid Liu tu, kata dia alhamdulillah dia Muslim Ustaz pendakwah dan sebagainya. Dan dia banyak amal sumbangan dia kan. Hari ni pergi ke Sabah pula. Katakanlah orang macam amal ni macam dia tu, tapi dia tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada maknanya. Ini prinsip Lagi ada orang pula kata, macam mana orang sebaik itu tiba-tiba kita kata dia nanti mati masuk neraka juga. Tak adil lah. Itu jadi melampau. Neraka syurga ni Allah punya. Dia pun buat amal tadi bukan kerana Allah. Kenapa dia nak pergi claim ganjaran daripada Allah? Dia pergi claim lah ganjaran daripada pihak yang dia buat tujuan dia tu. Innamal a'malu bin niyat kan Allah sebut kan. Nabi kata innamal a'mal bin niyat. Atas tujuan apa niat dia buat benda tu, dia pergi minta kat tujuan dia tu lah. Jadi dalam Islam prinsip kita adalah akidah dengan iman ni syarat amal diterima. Itu prinsipal. Bagus macam mana pun amalan perbuatan, tingkah laku, tindak tanduk kita, tapi dalam bukan kerana Allah tak diterima. Ataupun kerana Allah tapi dia ada lagi juga unsur-unsur riak, itu pun tak diterima juga. Jadi amalan hati ni itu ikhlas lillahi ta'ala, itu paling asas. Okey. Dan yang boleh jadi melampau lagi dalam isu beragama ni, dalam perkara akidah ni adalah takfiri. Dalam isu mengkafirkan pihak lain. Mengkafirkan pihak lain. Ini juga melampau. Kira asal mudah sangat dia nak mengkafirkan orang.
mudah sangat nak mengkafirkan orang, itu pun boleh jadi melampau dalam beragama. Dan saya lebih suka nak buka ruang lagi, tapi ada satu lagi perkara prinsip dalam Islam yang menjadi perbahasan dalam ilmu usul fiqh juga, iaitu antara ilmu dan akal, antara orang kata apa, ilmu akal dan syarak. Ilmu akal dan syarak. Pertama sekali, kita dia pertembungan ni dah lebih 1000 tahun. Antara orang kata apa, apa ni, ahlul kalam, ni lah apa, aduh Mu'tazilah, Mu'tazilah yang meletakkan akal tempat tertinggi, sehingga jika bertembung pada sangkaan dia, jika bertembung antara akal dengan nas Quran dan sunnah, didahulukan akal. Ada pihak pula melampau juga, apa semua Quran sunnah, akal ni tak ada, terus ada fikir dengan akal kan, seolah-olah akal manusia ni memang tak boleh pakai sedangkan nak memahami Quran sunnah pun nak kena guna akal juga kan. Seolah-olah manusia ni tak boleh membezakan pun yang mana baik yang mana jahat. Jadi ini yang menjadi isu juga dalam isu akal dan juga Quran dan sunnah. Jadi ini boleh jadi melampau. Ada dua ekstrim kat sini, iaitu pertama sekali apabila dia rasa akal, ekstrim yang pertama macam Mu'tazilah lah. Sekarang pun ramai juga Mu'tazilah moden ni. Semuanya nak pakai akal. Semuanya nak pakai akal. Satu lagi yang menolak peranan akal. Semua benda-benda yang sains teknologi apa semua tak pakai. Semua tak pakai. Ni semua orang kafir punya kan. Vaksin ke apa, COVID-19 ni apa benda, semua konspirasi apa semua ni kan. Itu pun kacau lah tu. Itu semua melampau lah. Nampak tak? Punca melampau dalam agama tu. Jadi ini yang berbahaya terhadap agama. Jadi ini yang saya rasa secara ringkas yang saya dapat kongsikan, apa perkara-perkara prinsip dalam agama ataupun usul dalam memahami Islam ni, yang saya kata tadi dia punya tagline atas tu, untuk menjadikan kita faham Islam ni dengan kefahaman yang tepat dan betul seperti yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan menolak melampau dalam beragama. Wallahu alam. Ada soalan? Masya Allah. Jazakumullah khairan kathira Ustaz Syazali pada malam ni, Masya Allah. Saya rasa penerangan yang sangat padat dan sebenarnya lengkap kalau ada yang menyemak satu persatu sebenarnya usul 20 teks asal Hasan Al-Banna. Masya Allah, sebenarnya Ustaz dah simpulkan keseluruhan ataupun kita kata malam ni mukhtasar overview kepada usul 20 pada malam ni. Masya Allah, mungkin saya sebelum kita pergi pada soalan, saya cuba simpulkan sedikit sebanyak apa poin yang Ustaz highlightkan tadi. Pertama ni Ustaz highlight tentang kesyumulan Islam yang tidak hanya tertumpu kepada perkara ibadat dan akidah yang biasanya kita associate kan Islam tu hanya kepada ritual kan. Sebaliknya semuanya adalah Islam kan, termasuklah isu kehakiman, politik, ekonomi dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah Islam daripada sumber, perlu diambil daripada sumber yang sebenar, bukan daripada akal fikiran kita. Jadi yang pertama tadi tu adalah usul 1. Yang kedua yang mungkin saya boleh simpulkan atau kaitkan dengan usul 20 yang ada tadi, boleh rujuk pada usul 2 dan 4, sehingga 4. Kemudian yang ketiga, bila Ustaz sebutkan tentang perkara yang bukan agama tetapi dianggap agama, boleh semak usul 10 hingga ke 17. Ada banyak benda dalam tu sebenarnya. Ada juga soalan kita nanti saya akan tanyakan, ada yang bertanya tentang tawasul Ustaz. Nanti saya tanyakan semula kepada Ustaz insya-Allah. Kemudian yang keempat, Ustaz highlightkan tentang melampau dalam ijtihad dan taklid. Itu ada dihuraikan dalam usul 5 hingga 9. Kemudian Ustaz sebutkan juga melampau dalam mengkafirkan orang, itu ada dalam usul ke-20. Kemudian yang akhir sekali Ustaz highlightkan perkara kelima, iaitu pertembungan antara ilmu akal dan juga syarak. Okay, dan itu ada dibahaskan dalam usul 18 ke 19. Jadi Masya Allah, sebenarnya bila saya sebutkan tadi tu lengkap sebenarnya 20 usul lah yang ada yang dicadangkan oleh Imam Syahid Hasan Al-Banna. Jadi Ustaz,
untuk soalan yang dikemukakan ada di ruangan komen chat live kita pada malam ni. Pertama Ustaz daripada Dr. Syahmi Syakri, dia tanya, Ustaz kalau boleh terangkan sikit tawassul tu bagaimana Ustaz, yang sebenarnya yang dibolehkan. So Ustaz sebut tadi kan, maksudnya berdoa, ada yang kata berdoa kepada di kubur Nabi lah kan. Even kalau kat Terengganu ni Ustaz, ada beberapa makam-makam yang besar, tokku-tokku yang besar yang kadang-kadang mungkinlah dulu-dulu memang akan ada acara pemujaan, hari ini mungkin dah kurang. Tapi bagaimana Ustaz kita yang sebenarnya dibolehkan dalam tawassul Ustaz? Pasal tawassul tu boleh refer, dia clear cut clear cut Al-Banna sebut dalam usul yang ke-15. Sebab Yang tu tadi ke-15 dalam perkara yang melampau dalam bab agama ni adalah perkara syirik kan, melampau dalam bab. Jadi sebab itulah usul ke-15 dikhususkan untuk mengatakan bahawa bertawassul itu bukanlah termasuk dalam perkara syirik. Dia nampak seakan-akan tapi dia bukan perkara syirik, dia perkara kaifiat dalam berdoa. Kaifiat dalam berdoa. Jadi itu boleh refer usul ke-15. Okey Ustaz. Usul ke-15 tu menjawab soalan tu. Okey. Terima kasih Ustaz. Kemudian ada soalan daripada Umi Zakiah, orang Terengganu kita, ada bertanya, pertama sejauh mana boleh atau di mana batasan boleh berijtihad dalam politik Ustaz? Itu pun tadi dalam apa yang saya sebut. Perkara apa yang boleh ijtihad, perkara apa yang tak boleh berijtihad. Perkara yang dah tak boleh berijtihad ni perkara yang dah orang kata apa, absolute dah. Dah putus, dah qat'i. Itu tak boleh dah nak ijtihad. Tapi selagi perkara tu terbuka kepada ruang untuk berijtihad, perkara tu boleh berijtihad lah. Jadi itu secara umum lah. Kan? Dalam politik contohnya, banyak politik ni banyak boleh katakan semua benda ijtihad kan. Dia orang kata apa, macam mana cara nak memilih pemimpin yang macam mana, keadaan yang macam mana, benda dia nak buat tu semua. Dia bukan ada salah atau silap kat situ. Jadi sebab itulah orang kata apa, adanya usul yang kelima dalam usul 20 tu. Kalau memahami betul usul yang kelima dalam usul 20 tu, terjawablah soalan tentang berijtihad dalam politik. Sebab Al-Qaradawi menguraikan usul yang kelima tu menjadi satu buku yang dinamakan buku tu As-Siyasatu Syar'iyah. Siasah Syariah. Masya Allah. Okey Ustaz, mungkin kita ada soalan yang terakhir. Ada beberapa lagi. Okey. Saya baca dulu daripada Hajah Azmi, bertanya, menjatuhkan suatu hukum halal atau haram tanpa hujah-hujah dan dalil-dalil yang berkaitan, adakah itu dikira melampau juga Ustaz? Yang terjawab juga lah tadi kan, saya kata tadi prinsip kita yang pertama apa? Prinsip kita dalam Islam ni apa salah satunya? Sumber agama mesti Quran dan Sunnah lah. Jadi kena datangkan dengan dalil Ustaz. Kalau siapa yang tak bersumber dengan Quran dan Sunnah, melampau lah, bukan agama mak pak dia. Okey. Ustaz, mungkin ni ada yang tanya ni, rasanya saya kenal ni, Hira Rais Syari, kalau tak silap ni daripada UK. So dia bertanya Ustaz, dalam matan usul 1, ni mungkin teknikal sikit Ustaz, ada penggunaan perkataan dan atau yang secara spesifik tu. Kenapa ada perbezaan ini dan adakah ia signifikan dari segi maksudnya Ustaz? Macam ni pun nak tanya. Dia sebab dan tu nak menghubungkan lah, kata hubung kan, dan kan. Yang atau tu sebab kalau guna satu perkataan je, dia orang menganggap hanya yang tu je. Sebab itulah dia bagi satu perkataan yang lain juga, perkataan ni ataupun perkataan ni. Daulah watan atau hukumah kan. Sekali orang sangka sebab ni ialah Islam kan, ni dah 1440 tahun ni, 1442 Hijrah kan. Konsep negara, nation state macam sekarang ni baru sekarang. Kalau hanya guna perkataan negara, macam mana pula orang yang orang Islam yang duduk di tempat yang
negara dia tu tak diiktiraf sebagai negara. Dia mesti kena guna perkataan tanah air. Kan? Macam dia dinafikan itu sebagai tanah air dia. Adakah dia tak perlu mempertahankan walaupun dia tak ada warga negara contohnya, macam contoh Rohingya sekarang kan. Kedaulatan negara macam negara Palestin contohnya. Jadi dia pilihlah perkataan ni ataupun perkataan ni ataupun perkataan ni. Jadi semua tu nak katakan semua ni tak kiralah mana-mana pun adalah ada Islam di situ. Ada orang kata apa sistem Islam dalam perkara tersebut. Macam tu. Okey. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, mungkin kita ada soalan terakhir kalau Ustaz nak jawab sikit lah. Mungkin ada yang bertanya, dia kata adakah sunnah itu bermaksud hadis dan hadis itu maksud sunnah Ustaz? Adakah benda yang sama sunnah dan hadis tu? Ini sebagai sumber hukum tadi lah kot. Dia tak sama sebab perkataan benda tak sama. Jadi semua perkara yang disandarkan kepada Nabi SAW sunnah lah. Semua perkara yang disandarkan kepada Nabi adalah sunnah. Hadis biasanya biasanya lah bila disebut hadis tu adalah qaul Nabi, qaul. Hadasa tu percakapan, apa yang Nabi kata. Qaul. Tapi sunnah ni qaul boleh, fi'il boleh, akhlak dia boleh, sifat tubuh badan dia pun boleh, apa saja sandar kat Nabi itu adalah sunnah lah. Tapi hadis ni biasanya berkaitan dengan qaul dan tapi teknikal lain tu dia boleh dia nak jawab dalam tempoh kurang seminit ni payah agak lah. Baik Ustaz. Saya rasa setakat tu dulu. Masya-Allah, jazakumullah khairan katsira kepada apa yang sudah bertanya pada malam ini. Terima kasih juga Ustaz kerana menjawab. Mungkin Ustaz ada nak simpulkan sedikit dalam di penghujung slide ini Ustaz. Silakan Ustaz dalam seminit. Okey. Pertama sekali terima kasih kepada pihak Ikram Terengganu yang menganjurkan program pada malam ni. Yang pastinya program malam ni sekadar kita nak bagi satu pandangan secara menyeluruh umum dulu terhadap apakah gagasan ataupun fikrah yang dibawa oleh Hassan Al-Banna. Jadi orang yang nak reform agama, nak reform Islam, dia kata agama ni kita perlu mereform agama. Lepas tu orang tanya, kalau orang tanya balik, nak reform jadi apa? Agama yang macam mana yang kamu maksudkan? Jadi dia pastilah dia kena bawa satu gagasan dia ataupun satu ideologi dia bahawa inilah agama yang aku nak bawa. Jadi kita malam ni secara umum dulu. Jadi mudah-mudahan bagi yang memang orang kata apa interested dan dia memang berminat nak memahami lebih dalam dan nak turut juga mengkaji fikrah ini, bolehlah berhubung dengan Ikram Terengganu. Boleh berhubung dengan Ikram Terengganu. Dianjurkan program-program yang susulan selepas ini, insya-Allah. Masya-Allah. Jazakumullah khairan katsira Ustaz Syazili Hirman bersama kita pada malam ini untuk tajuk Mukhtasar Usul 20. Jadi sambungan daripada Ustaz punya promotion kepada Ikram Terengganu tadi, kita membuka seluas-luasnya lah kontak untuk Ikram Terengganu jika mana-mana audiens yang berminat untuk mengetahui lanjut tentang tajuk yang kita bincangkan pada malam ni, insya-Allah. Sebenarnya kita tidak memberi hak yang cukup lah untuk kita terangkan tajuk yang besar ni pada dalam masa 1 jam. Sebenarnya kuranglah 1 jam. Tapi alhamdulillah Ustaz juga berjaya untuk nak terangkan, berikan overview tentang tajuk ini dan alhamdulillah kita dapat respon yang baik daripada penonton pada malam ini. Jadi sebelum kita tamat pada malam ini, suka untuk saya promosikan sesi wacana mingguan pada minggu hadapan, insya-Allah pada hari dan waktu yang sama, Jumaat 9 hingga 10 malam, iaitulah minggu depan bersama dengan slot bertemakan global bersama dengan teknologis Dr. Hajah Nur Zaitun Yahya, iaitu pensyarah dari UMT, dengan tajuk Pemeliharaan Alam Sekitar Tanggungjawab Bersama.
Jadi beliau memang merupakan pakar bidang alam sekitar, jadi sangat bersesuaian masya-Allah dengan mungkin apa yang berlaku di keadaan dunia pada hari ini. Dan jadi insya-Allah bersama-sama kita dengan sesi wacana mingguan pada minggu hadapan insya-Allah. Jadi sekian dahulu sesi wacana mingguan pada minggu ini. Jazakumullah khairan katsira. Saya ucapkan kepada para penonton sekalian sehingga kita berjumpa pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.